Assalamualaikum, bertemu lagi ya. Jadi hari ni saya nak ke sekolah sebab nak ambil daun bidara, kerana daun bidara saya yang ada dekat kebun tu dah tinggi sangat. Atas permintaan seorang sahabat, dia minta saya buatkan dia minyak bidara. Jadi jom bersama saya. Okey, jadi daun bidara ni saya tanam di dalam kawasan Taman Kelulut lah. Jadi ni sekarang ni tengok pokok purana dengan akadani pun semua tengah berbunga lebat. Jadi inilah dia pokok bidara saya. Tanam dalam pasu je sebelum saya pergi haji hari tu. Alhamdulillah, tak sangka boleh pula dia hidup besar macam ni. Jadi senang nak petik sebab dia masih lagi rendah. Dah minta tukang kebun tolong trim sikit lah. Jadi sambil pegang phone tu yang terjatuh tu phone tu. Jadi ini kita ambil lah sikit ya. Okey, jadi ini daun bidara yang saya ambil di sekolah tadi tu. Disebabkan kereta saya tadi berjemur, dia macam nampak kering sikit lah daun ni. Jadi sekarang ni kita kena asingkan daun daripada batang dia ni. Dan kita tahulah daun bidara ni memang dahan bidara ni memang sangat-sangat berduri ya. Dahan bidara yang berada di dunia adalah sangat berduri, manakala daun pokok bidara yang berada di syurga tidak berduri. Itu beza sebenarnya. Tapi dekat dunia ni pun dah banyak pokok bidara yang dikawinkan yang kurang durinya. Jadi bidara yang banyak duri ni biasanya digunakan oleh pengamal perubatan Islam lah. Kita sendiri pun elok mandi air daun bidara ni selepas asar ataupun menanam pokok bidara di sekitar rumah kita. Okey, jadi sekarang ni saya nak keluarkan dulu, asingkan dulu daun bidara daripada ranting-ranting dan dahan dia ni untuk kita melakukan proses seterusnya. Baik, disebabkan dia sangat berduri, jadi memang susah. Memang banyak sangat kecederaan yang saya alami. Jadi saya rasa elok saya gunakan gunting saja untuk menanggalkan daun daripada ranting-rantingnya. Okey, jadi perlahanlah sikit prosesnya ni sebab kita nak menanggalkan dia ni banyak. Lagipun dia pun dah agak sedikit kering, tapi belum kering betul, yang mana nanti saya akan cuci dulu sebelum saya keringkan betul-betul, sebab saya tengok macam ada tinggalan-tinggalan serangga di sini. Okey, jadi ini tadi saya dah basuh dan saya tus sedikit dengan menggunakan tisu. Lepas tu saya nak masukkan ke dalam dehydrator supaya dia betul-betul kering. Jadi sekarang ni kita masukkan dulu dalam dehydrator. Kalau tak ada dehydrator, jangan risau, kita hanya perlu jemur tapi tutup dengan kain kasa misalnya di atas, sebelah atas. Jangan direct sunlight lah masuk dalam dehydrator. Sekejap je, saya gunakan hanya sekitar 55 darjah Celsius ya, sebab kita nak dia kering perlahan. Sebenarnya sebab saya tengah mengeringkan asam keping di bawah ni. Okey, sebab tu saya terus diguna. Kalau tidak, boleh je kita jemur di luar sekejap kan. Okey, jadi lepas keringkan baru kita sambung apa yang kita nak buat dengan daun bidara. Okey, jadi ini dah kering. Walaupun nampak masih hijau, anda boleh dengar sendiri. Dia dah kering. Jadi nanti ni kita boleh ramas-ramas lah, sebab dia dah mudah patah kan. Kita boleh ramas-ramas. Jadi sekarang ni saya nak terangkan macam mana cara nak buat minyak bidara penyediaan sejuk dan macam mana nak buat minyak bidara penyediaan panas. Okey, ini hasil pengeringan asam keping tu ya. Di daun-daun ni dah jatuh ke bawah sikit. Jadi inilah hasil pengeringan asam keping tu. Jadi tak payahlah susah payah nak berjemur di panas matahari. Okey, baik, untuk penyediaan panas ya, macam yang kita belajar sebelum ni, mudah aja. Kita ambil daun bidara ni, seeloknya kita ramas dulu. Kita ramas sampai dia agak hancur lah, sebab kita nak bagi lebih banyak ruang permukaan untuk dia keluar dia punya minyak tu ya. Okey, jadi bila kita dah ramas macam ni, tengoklah banyak mana kita nak buat. Kemudian kita tuang minyak. Anggaran cukup hapus saja, cukup hapus, dan kita panaskan secara double boil. Sekurang-kurangnya 4 hingga 8 jam, lagi lama lagi elok. Okey, itu penyediaan panas. Kita panaskan secara double boil. Double boil saya rasa saya dah tunjuk banyak kali dalam video-video saya sebelum ni. Saya akan letak link di dalam description nanti untuk video penyediaan minyak panas saya sebelum ni. Jadi kita tuang. Baik, minyak apa nak guna? Kita boleh guna mineral oil, kita boleh gunakan coconut oil, minyak kelapa,
kita boleh juga gunakan olive oil, minyak zaitun, dan kita boleh juga gunakan minyak grapeseed oil. Minyak kelapa, minyak sawit pun boleh. Okey, selagi dia minyak pembawa lah, maksudnya minyak yang memang boleh kita gunakan untuk tujuan apa, nak mengurut ke, nak jadikan minum ke. Jadi kalau nak jadi minum, yang guna mineral oil lah, saya cadangkan. Gunalah minyak yang elok untuk kita ambil. Misalnya minyak zaitun, misalnya elok untuk kita ambil. Minyak kelapa elok untuk kita ambil. Grapeseed oil memang elok untuk kita ambil. Jadi yang tu kalau ada bercadang untuk minum, maka gunakanlah minyak yang memang kita tahu khasiat dia untuk minum. Tapi kalau kita memang sekadar nak buat minyak sapu, nak buat balm, okey, gunalah minyak yang lain ni tak apa. Gunalah mineral oil tak apa. Okey. Jadi ni kita tuang hapus, dan saya memilih untuk menggunakan minyak kelapa. Okey, ini bukan kelapa dara ini saya gunakan, ni adalah minyak kelapa. Jadi kita tuang anggaran hapus macam ni. Okey, cukup hapus saja. Sikit lagi ya. Okay. Dan kita panaskanlah secara double boil antara 4 hingga 8 jam. 12 jam lagi cantik. Okey, supaya pasti keluar semua minyak-minyak yang ada di dalam daun bidara. Okey, inilah dia kaedah double boil, di mana bekas yang mengandungi daun dan minyak tadi diletakkan di dalam air yang mendidih. Itu sebab kita panggil dia double boil. Jadi air tu kalau nak kering kita tambah-tambah lah ya. Okey. Baik, untuk penyediaan sejuk kita perlukan satu bekas. Bekas ni cara penyediaan sejuk yang paling terbaik sebenarnya ialah, sebelum ni kita dah belajar, kita masukkan aja dan kita biarkan selama 3 minggu hingga sebulan. Tapi cara penyediaan yang paling terbaik ialah sebenarnya sama juga, kita ramas, masukkan anggaran lebih kurang 1/4 bekas. Lepas tu kita tuang minyak, betul-betul hapus sahaja. Okey, kita tuang minyak, betul-betul hapus. Okey. Lepas tu kita tutup dan biarkan selama 3 hari. Kita biarkan selama 3 hari. Selepas 3 hari kita buka dan kita tambah lagi. Kita tambah lagi daun, tambah lagi minyak. Okey, tutup lagi. Selepas 3 hari buat lagi. Buatlah sampai berapa kali yang kita nak. Lagi lama lagi bagus. Jadi dia akan keluar lagi, bertambah keluar. Jadi pekatan yang kita dapat untuk minyak bidara tu memang pekat betul. Okey, hampir menyamai minyak pati betul lah. Jadi itu cara dia. 3 hingga 5 hari misalnya ya. Tak semestinya 3 hari lah. Kalau jangan risau pula kalau kita terlupa. Jadi 3 hingga 5 hari kita biarkan. Lepas tu tambah lagi yang baru, tambah minyak, cukup-cukup hapus, simpan lagi 3 hingga 5 hari, tambah lagi, teruskan proses tu. Okey, katalah penuh dah. Lepas tu kita biarlah 5 hari ke seminggu, biarlah. Barulah kita toskan dan kita dapatlah minyak pati bidara. Nak guna terus minyak tu untuk kegunaan apa-apa yang kita nak guna pun boleh. Nak kita buat balm pun boleh. Ya. Okey, nanti bila minyak pati bidara ni dah jadi, insya-Allah kita akan buat balm bidara. Jadi kalau nak tunggu yang ni memang lambat. Jadi saya akan buat penyediaan panas tu nanti. Bila dah siap minyak bidara melalui penyediaan panas, iaitu saya akan masak di antara 4 hingga 8 jam, kita akan buat balm bidara. Jadi penerangan untuk minyak bidara ni sampai di sini je lah. Okey, jadi itu tadi adalah teknik membuat minyak daun bidara menggunakan penyediaan sejuk. Jadi kita berbalik-balik kepada minyak kita yang kita dah panaskan ni. Ni dah saya panaskan lebih daripada 4 jam ni. Nampak dah hijau dah pun. Okey, alhamdulillah ni lah dia hasilnya ya. Selepas 5 jam. Semalam saya rebus pukul 9 malam hingga pukul 12 tak larat. Saya tutup dulu. Lepas tu pagi ni saya sambung lagi 2 jam. Jadi dah kecut dah nampak dah minyak tu dah banyak. Semalam dia cukup-cukup je, jadi nampak dah banyak. Jadi saya nak tuskan ke dalam botol untuk dapatkan hasil yang halus. Ya. Saya gunakan tisu dapur je. Okey, boleh lihat ya. Inilah dia minyak pati daun bidara melalui proses panas. Okey, jadi mungkin esok atau lusa saya akan buat balm sikit menggunakan minyak ni. Okey, sambil-sambil kita tunggu minyak ni ya, saya terangkan sedikit kenapa sebenarnya kita tak boleh panaskan minyak secara terus.
Okey, minyak ni dia bukan macam air yang mempunyai takat didih tunggal ya, di mana pada takat didih tunggal 100, minyak air akan bertukar menjadi wap air. Tapi minyak ni dia mempunyai beberapa takat didih. Jadi dia akan membebaskan berbagai-bagai hasil pada takat didih yang berbeza. Sebab itu kita kena faham kenapa kita tak boleh panaskan minyak secara terus. Dan minyak ni bila kita panaskan dia akan mudah berasap. Yang ini kita panggil smoke point. Jadi pada takat berasap dia, kita panggil smoke point, kebanyakan nutrisi dalam minyak dah tak ada. Minyak ni dah bersifat oksida. Jadi bila dia bersifat oksida, dia akan jadinya sifat antioksida tu dah tak wujud lagi. Dan dalam keadaan smoke point ya, takat berasap, lemak di dalam minyak ni telah bertukar menjadi asid lemak dan gliserol. Gliserol akan menjadi akrolin dan asid lemak akan menjadi lemak trans. Jadi lemak trans adalah agak bahaya pada pembuluh darah dan sebagainya. Sebab itu kita tak digalakkan makan makanan bergoreng sangat. Jadi lemak di dalam minyak yang kita nak buat ni pun macam tu. Jadi apatah lagi kalau kita memang nak makan minyak ni sesudu sehari misalnya kan. Jadi khasiat nutrisi yang ada memang dah out dah. Lepas tu kebanyakan vitamin akan terhapus pada suhu antara 70 hingga 90. Sedangkan minyak boleh pergi hingga suhu 100 lebih. Sebab itulah maka kita tidak digalakkan memasak minyak secara terus, kecuali kita memiliki slow cooker yang kita boleh kawal suhu dia di bawah 70 misalnya. Sebab itulah kenapa bila membuat penyediaan minyak kita kena menggunakan kaedah double boil. Okey, setakat itu pengetahuan yang saya adalah. Jadi saya rasa penyediaan minyak ni sampai di sini saja. Nanti kita akan tunjuk pula cara membuat bam di dara daripada minyak yang kita dah buat ni. Okey ya. Okey, jadi untuk yang kali ni saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen lagi apa yang perlu saya terangkan, dan semoga di video yang akan datang sehingga itu, Assalamualaikum.